Okay, hello, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi dalam channel Saham Ikat Tepi. So, sebelum kita start analisis mingguan untuk bursa saham, so saya nak bagi tahu yang saya ada buka kelas sebab ada beberapa orang yang minta. So, saya nak 10 orang je yang nak sertai saya punya kelas. So, tinggal lagi 2 orang. Kalau siapa-siapa yang berminat boleh PM saya dekat WhatsApp kat bawah Tengah on the way nak siapkan saya punya nota dah berapa bab daripada basic to advance. Ni adalah saya akan share lah semua benda yang saya tahu dalam trading ni. Saya fully technical analysis fundamental. Saya tak pakar dalam bidang tu. So tanpa membuang masa lagi, jom kita start dia punya analisis mingguan. Okey, counter pertama adalah counter Cosmos, bukan Ultraman Cosmos Counter ni adalah counter yang baru sebab dia belum ada data yang cukup dekat sebelah sini. So dekat sini dia downtrend, lepas tu dia dah jadi permulaan uptrend kat sini, dan dekat sini dia buat higher high. Kat sini dia break punya resistance, so dia melakukan higher high. So higher high bermakna yang dia ada potensi lagi untuk meneruskan kenaikan. Tapi dekat sini saya ada nampak kat sini adalah pattern head and shoulder, tapi kadang-kadang dia hanyalah fake, tapi kita perlu hati-hati juga. So dekat sini saya nampak kalau dia break kita punya trend line dekat sini. Kat sini kita ada demand zone, so kita boleh tunggu juga kat sini, ataupun dia boleh naik break kat sini dan dia buat retracement, dan kita bolehlah ambil peluang untuk entry. Kat sini saya nampak ada candle merah yang panjang, so kat sini mungkin dia buat flat, so dia cenderung dia nak ke bawah macam tu. Ini adalah apa yang saya nampak lah tentang counter ni. Sebab kat sini belum ada apa-apa support ke dia buat base kat sini ke, hanya dekat sini saja yang ada demand zone. So kita tunggu kat sini ataupun tunggu dia breakout, sebab saya tengok masih ada potensi lagi, cuma pattern ni yang mengganggu sikit. Okey, counter kedua adalah counter Optimax. Maaf saya tak sempat nak marking, so saya marking masa saya bercakap. So dekat sini kita ada satu resistance yang kuat, dan dia dalam satu range macam ni. Lepas tu kat sini pun kalau kita ambil line dekat sini cantik, dia cuba untuk break ke bawah semula dekat kawasan kita punya resistance become support ni, dan dia naik semula dan dia kembali semula kat sini. So yang ni dekat sini kita ada demand zone juga. Kat sini dia dah datang balik kita punya demand. Kita tengok apa yang dia akan buat kat sini. Sini pun ada rejection, tapi rejection dia tak terlalu kuat sangat. So saya macam merasakan dia boleh tembus ke bawah. Saya tak tahu kenapa. So kalau tengok kat sini dia betul-betul berada di atas kita punya trend line dan dekat support. Sebab saya kata yang dia mungkin boleh tembus sebab kat sini nampak dia macam tak boleh nak buat kenaikan yang mendadak. Maknanya dia tak boleh melebihi ni. Ni jarak ni dengan ni dia tak sama. So berkemungkinan dia boleh jatuh sebab tak ada momentum untuk buy. So lagi satu yang kenapa saya kata macam tu, sebab dia dah ada dekat kita punya resistance. So kat resistance ni amat-amat berisiko untuk kita masuk. Okay, untuk counter Syscorp hari tu pun saya ada buat analisis tentang counter ni, tak jadi sebab sini saya ingat dia ada buat flat pattern, sebab dia dah break kita punya lower high dekat sini. Tu yang kat sini ada resistance lah, sebab ini adalah pattern. Kalau tengok daripada segi zoom out ataupun dari segi structure yang lebih besar, dekat sini kita nampak yang ada resistance lama. Kat sini dia double break, dia pun bertindak balas dekat sini, ataupun dia react lah. Dia react kat sini, flat kita pun tak jadi, so dia ke bawah dan dia naik semula sikit. Sini pun saya nampak dia buat compression. Itulah apa yang saya nampak, sebab kat sini dia naik, lepas tu dia buat high, lepas tu dia buat double breakout. So kat sini kalau nak buy pun mungkin kita boleh buy, lepas tu kita boleh jual dekat sini je. Tapi saya nampak macam tak banyak, mungkin dalam 2%.
So saya tak berminat dengan counter ni. Kalau nak tunggu dekat demand zone bawah ni. So kalau saya punya style, saya akan kurangkan risk. Jadi dekat sini amat berisiko lah bagi saya, sebab dia dah buat satu penurunan yang mendadak. Lepas tu dia naik slow macam ni, mungkin dia akan buat satu lagi penurunan, ataupun dia buat naik sikit, lepas tu baru turun macam tu. Ni adalah saya punya prediction. Okay, untuk counter Emulus ni pun saya ada analisis berapa kali dah counter ni ada dalam saya punya ni Okay, dekat sini memang kita tengah dalam uptrend. So dia ada buat triple tap dekat sini. Memang ngam. Dia akan buat penurunan mungkin dekat area sini, dekat RBS punya level, ataupun dekat support bawah ni. So kat sini kalau saya nampak dia duduk dalam range sideway lagi. Dalam range sideway macam ni. So mungkin dia boleh pergi atas sini sikit, lepas tu baru turun. Kalau biasa ni double breakout ni, korang kena hati-hati sikit lah untuk trade. So kalau saya akan tunggu sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Ataupun satu lagi, mungkin dia break atas ni ke, tapi macam mustahil je. So kat sini saya tunggu dekat area-area sini untuk cari entry kalau saya. Sebab kat sini saya nampak memang dia baru nak start buat fasa re-accumulation So ni adalah fasa pertama, ni kedua, mungkinlah satu lagi dia akan buat kat sini. So itulah apa yang saya nampak. So ini mungkin hanyalah retracement sebelum dia buat kenaikan. Boleh lagi letak dalam watchlist. Okay, untuk counter MRCB, memang counter ni slow So saya tengok sampai weekly. Weekly pun saya tengok minggu lepas kat sini. So dia baru sampai kat sini minggu lepas. So dia react kita punya demand kat sini, dan dia reject. Dia tak mampu close lagi dekat dalam kita punya zone. So ada peluang lagi lah untuk kita tunggu. Sebab ini kalau saya tengok, ini memang pattern reversal. So kalau dia betul-betul jadi kat sini, memang saya kata memang naik banyak. Tu je. Sebab kat sini dia buat compress juga, compression untuk buy. Pressure ni dia kumpul order banyak-banyak kat sini. Mungkin dia meletup satu hari nanti sampai sini. Mungkin 100%. So doa kan dia naik macam tu. Okay, counter ke-6 adalah counter CYL. Okay, CYL ni dia dah naik banyak Kita tengok kat weekly, kat sini dia dah start buat satu sideway macam ni. Okay, sini saya nampak macam dia dah fasa-fasa yang terakhir, sebab dia dah sideway. So selagi dia tak boleh break kita punya support ataupun kita punya demand kat bawah ni, selagi itulah dia boleh naik ke atas. Tapi kat sini agak berisiko sikit sebab harga pun dah sampai RM1. So kita tak tahu kan dia nak buat apa. So kalau tengok dia punya structure, dia dah buat pole kat sini, lepas tu dia dah cukupkan pole kat sini. So macam dah habis lah dia punya masa kan. So kalau degil nak entry, memang saya akan tunggu dekat bawah ni. Sebab sini pun ada candle hijau. Kalau candle hijau ni dimakan oleh candle merah, memang tak jadi lah setup ni. Sebab dekat kawasan sini dia macam tak ada support yang jelas Tak ada support yang jelas. Kat sini pun kita ada swap zone je. Mungkin dia boleh sampai ke area sini juga. So kita tengoklah apa yang dia akan buat nanti. Okay, untuk counter beta ni bagi saya cantik sebab dia baru nak start uptrend. So ada peluang lagi dia nak naik. Ni pun counter baru. So dekat sini dia dah sampai kita punya resistance dan dia tolak harga. So kat sini dia react kita punya demand zone juga. Lepas tu kat sini dia ada buat pattern flag pattern. So kat sini nampak cantik lah untuk dia teruskan kenaikan. So kat sini pun kosong, tak ada apa-apa resistance.
So mungkin dia boleh pergi jauh. Kalau dia pergi mungkin dia boleh sampai dekat demand terdekat ni ataupun dekat atas ni sikit. Mungkin dekat area sini. Kita tengok berapa persen lagi. Okay, 30% lagi Ni saya target je. Sebab ni adalah counter baru. Mungkin dia boleh buat lengkung macam tu kan. So kita tengok apa yang dia akan buat. Okay, untuk counter K Plus. Okay, dekat sini. Okay, untuk counter K Plus dekat sini kita nampak memang kalau structure besar dia memang tengah downtrend. Tapi dekat kawasan sini kita tengok beza sini dengan sini dengan sini dengan sini. Dekat sini dia nampak mampu bertahan lama. Ada potensi untuk dia buat kenaikan lagi. Dan dekat sini pun dia buat bearish engulfing. So sangat cantik lah untuk kita cari peluang untuk re-entry semula. Ni kalau saya nampak dekat sini dia dah ada dekat kawasan SPR, support become resistant. So dekat sini kalau kita tukar dekat line chart, dia dah break kita punya SPR, close dengan body dekat kita punya level ni. So mungkin bagi saya mungkin dia boleh tembus, mungkin dia boleh retrace kat sini, lepas tu dia teruskan kenaikan. Sebab kat sini kalau kita tengok betul-betul, kat sini ada channel kat sini sebenarnya channel macam ni. So sangat cantik lah sebenarnya. Dia ada inner trend line juga. So dia break dia break kita punya trend line dan dia teruskan kenaikan. So dekat sini kita boleh ambil lah sebagai tempat untuk re-entry. Mungkin dia akan buat pullback sehari, mungkin candle merah dulu sikit, lepas tu baru buat kenaikan. So itu apa yang saya target. So kat sini kita boleh ambil pole mana. So at least sini sampai atas. So kat sini kita ada ngam kita punya support become resistant. Okay, so at least kat sini kita boleh target support become resistant. Sebab kat sini pun dia tak berjaya close, dia tak berjaya touch lagi kita punya support, kita punya SPR. So mungkin lah dia boleh pergi sini. Kalau bernasib baik dia break, so dia teruskan kenaikan lagi. So counter ni boleh duk tengok-tengok dulu. Okay, counter terakhir adalah counter top glove. Sama juga pergerakan dia macam K Plus tadi. Tak apa, saya kaji juga counter ni. Counter top glove ni dia dekat kita punya demand zone ataupun kita punya support. Memang ngam dia masuk kat sini, lepas tu dia buat candle kecil-kecil macam ni, dia pun naik. Yang ni pun kita boleh buat. So dekat sini pun kita boleh cari tempat entry dulu. Kat sini dia belum sampai kita punya resistance. Okay, mungkin dia dah break. Okay, kat sini kita nampak yang dia dah close dengan body kita punya RBS. Ada kemungkinan dia buat macam K Plus tadi. Kat sini dia buat pullback, lepas tu dia buat kenaikan. So at least yang ni saya target mungkin dia boleh sampai sini, ataupun ke atas ni dekat resistant kan, untuk membolehkan dia jadi double top ke. So kat sini kita ada nampak momentum dia hijau, candle semua hijau. Dia mesti kena ada satu candle merah dan hari seterusnya candle hijau. So itu adalah retracement. Dekat sini pun dia memang ada buat satu channel juga macam counter K Plus tadi. So nampak lebih cantik bila dia buat kenaikan macam ni dan dia ada pattern macam ni kat dalam ni. So kita boleh tunggu dia dekat kawasan sini dan dia pun teruskan kenaikan. Saya sangat rushing hari ni sebab banyak benda nak kena buat. So siapa yang nak masuk kelas bolehlah PM saya dekat bawah. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye.